Untuk sesi hari ini adalah webinar SME Business Digitalization. Ya, saya Rosie Amin sebagai Program Moderator dan saya merupakan Industrial Productivity Specialist di MPC. Strategic partner kepada MIPO untuk tugas-tugas branding, ya. Business consultant kepada MARA dan trainer dan mentor kepada pelbagai agensi serta penasihat kewangan Islam, ya, di AFIM. Okey, dan ini adalah kontak nombor saya, boleh follow rapat-rapat sebab saya akan kongsikan beberapa dana yang diperuntukkan oleh kerajaan kepada kita semua dan program-program akan datang yang saya akan kongsikan di Instagram dan Facebook saya. So kita mulakan dengan speaker pertama, ya, iaitu Encik Aziz. Okey, sedikit maklumat untuk sesi hari ini. Kami akan memberikan maklumat tentang pengurusan ERP, macam mana nak mendigitalkan bisnes. Kemudian kami membantu usahawan untuk meningkatkan produktiviti dalam urusan perniagaan seharian dan membantu usahawan untuk membuat persiapan untuk mengembangkan perniagaan dan mudah mendapat suntikan dana untuk mengembangkan perniagaan dalam tempoh 6 bulan ke setahun dari sekarang. Okey. Dan penjelasan berkenaan dengan permohonan dana padanan ERP untuk usahawan. Dan satu lagi, kita mohon semua yang menonton webinar ini untuk memberi feedback selepas daripada sesi ini. Okey, untuk sesi pertama saya serahkan kepada IR Aziz, ya, yang mana beliau merupakan pakar dalam membantu usahawan-usahawan mendigitalkan bisnes melalui sistem yang akan ditunjukkan nanti. So IR Aziz sangat berpengalaman. So siapa-siapa yang nak tanya boleh kepada button, ya, nanti akan ada button tanda soal. Okey, boleh tekan di situ dan tanya, saya akan bantu anda untuk jawabnya. Okey, Ayah Aziz, silakan. Alright, thank you Rosie. Let me just start my presentation. So, Assalamualaikum semua. Kita akan spend dalam 30 minit with me. Bagaimana menggunakan sistem ERP untuk berjaya dalam perniagaan. Jadi kita semua usahawan, kita ada syarikat dan salah satu yang dalam kepala kita is macam mana kita nak berjaya. COVID-19 ni salah satu benda yang kita tak jangka. Kalau kita buat business planning bulan 11 tahun lepas, sebenarnya kita tak fikir langsung pasal COVID-19, tapi sekarang ni kita boleh nampak COVID-19 akan ada impact yang besar untuk kita, ya. Jadi saya juga akan discuss macam mana kita nak bekerja daripada rumah dengan cekap, ataupun selepas ni boleh jadi kita juga akan ada banyak opportunity untuk bekerja secara remote, ya. Ataupun kalau kita ada staff yang ramai, boleh jadi setengah akan kerja secara remote, setengah akan kerja daripada office. So, apa akan terjadi selepas COVID-19 MCO? Benda ni memang dalam kepala kita rasanya. Apa akan terjadi? In fact, apa yang terjadi sekarang pun ada dalam kepala kita. Jadi, kalau kita tengok di seluruh dunia, banyak aktiviti-aktiviti ekonomi berhenti. Di Malaysia juga kita nampak banyak aktiviti-aktiviti ekonomi kita berhenti, termasuklah saya rasa syarikat kita, ya. Jadi dalam kepala kita, apa strategi kita untuk ekonomi slowdown ni? Mesti saya rasa tiap-tiap hari kita duduk fikir, okey, macam mana nak buat, macam mana nak survive ataupun macam mana nak grow selepas economic slowdown.
Jadi apa itu salah satu yang paling penting yang saya ingin kita share is kita punya cash flow, aliran tunai. Maksudnya cash flow sebenarnya satu yang paling penting untuk masa ni. Kalau kita tak ada cash flow, kita akan mati. Maksudnya kita tidak akan boleh bayar gaji, tidak akan boleh buat apa-apa kalau tak ada cash flow. Jadi sebelum kita buat apa-apa strategi yang lain, strategi yang pertama sebenarnya cash flow. Kita kena ada aliran tunai. Jadi apa strategi lagi selepas kita selesaikan masalah cash flow kita, kita kena ada strategi yang lain. Satu strategi is kurangkan kos. Dan satu lagi strategi is invest untuk masa hadapan. Maksudnya kalau kita dekat dalam economic slowdown, sebenarnya slowdown tidak akan forever. Dia macam roda lah, maksudnya sekarang ni kita dekat bawah, correct? Tapi masa hadapan ekonomi akan menjadi bagus. Jadi sebenarnya kita ada dua strategi. Satu strategi kurangkan kos, satu lagi strategi untuk tengok masa depan kita macam mana kita boleh mengembang untuk masa depan. Jadi macam mana kita nak kurangkan kos? Kalau kita tengok research yang sebelum ni sebenarnya ada juga economic slowdown. Dan kita tengok syarikat-syarikat yang kurangkan kos secara ekstrim. Sebenarnya dia kurang berjaya di masa hadapan. Maksudnya secara ekstrim, bila kita nampak slowdown COVID-19 ni, okey kita akan kurangkan staff kita, kita akan kurangkan kita punya spending, kita akan kurangkan kita punya expenses, kita tak kira apa, kita akan kurangkan. Ini sebenarnya mengurangkan kos secara ekstrim, bahaya tu. Sebenarnya kita boleh tengok macam mana kita nak kurangkan kos, kita tengok mana-mana yang benda-benda yang tak perlu ataupun benda-benda yang kita buang duit ataupun aktiviti-aktiviti yang bukan kita punya core business. Benda tu kita boleh kurangkan. Tapi bukannya kurangkan secara ekstrim ya. Jadi syarikat yang kurangkan kos dan juga invest untuk masa depan secara balance akan lebih berjaya. Maksudnya secara balance. Maksudnya ada setengah company dia kurangkan kos tapi dia tidak invest untuk masa depan juga tidak berjaya. Company yang tidak kurangkan kos dan invest secara ekstrim untuk masa depan during this time juga tidak akan berjaya. Maksudnya kita kena ada balance daripada kurangkan kos dan juga untuk invest masa depan. So, syarikat yang kurangkan kos melalui meninggikan kecekapan dan juga produktiviti akan lebih berjaya. Maksudnya kita tinggikan kita punya efisiensi, kita tinggikan kita punya produktiviti. Ini sebenarnya akan lebih berjaya daripada syarikat-syarikat yang tak kromo je. Okey, kita kurangkan kos, kita kurangkan staff secara ekstrim ya. Jangan buat macam itu. Kena ada balance. Jadi salah satu cara untuk mengurangkan kos dengan increasekan kecekapan ataupun tinggikan kita punya produktiviti sebenarnya menggunakan sistem teknologi ERP dengan banyak otomasi dekat dalamnya. Dia akan menjadikan syarikat kita lebih cepat dan lebih produktif. Ini lebih baik daripada kita mengurangkan staff secara entam kromo je. Jadi try tengok macam mana teknologi boleh tolong kita untuk lebih efisiensi dan mengurangkan kos. So kita boleh mendapatkan faedah maksima daripada penggunaan sistem ERP ya. Saya bukan kata kita tidak boleh kurangkan staff. Memang kalaupun tak ada COVID-19 pun, kalau staff tu memang terlalu malas nak buat kerja, tidak produktif, buat kerja lain, tak nak ikut perintah, that one memang nasib dia lah. Maksudnya kita tidak boleh ada staff yang tidak memberi benefit kepada syarikat kita. That one sebenarnya kita mesti buat strategi itu walaupun ada ataupun tak ada COVID-19, kena buat juga yang tu ya. Jadi tapi kalau staff tu yang memang bagus, yang memang produktif, yang memang efisien, kita sebenarnya patutnya keep them. Jadi menggunakan ERP, sebenarnya kita akan
dapat mobility. Staff kita boleh bekerja daripada mana sahaja menggunakan teknologi cloud. Kalau kita ada 30 staff, sebenarnya kita akan ada 30 rumah yang staff kita bekerja, dan sebenarnya bila kita menggunakan teknologi cloud, 30 tu boleh bekerja dan data akan datang secara instan kepada yang lain. Tidak perlu mereka buat report ke apa. Senang je dia buat dia punya kerja dan orang lain akan boleh dapat dia punya information, dan kita juga boleh menggunakan data dia untuk kita juga membuat kerja, ya. So ini konsep-konsepnya. Jadi menggunakan ERP kita akan dapat speed, kaki tangan boleh kongsi data secara sangat cepat, secara instant menggunakan integrasi antara modul-modul yang ada dekat dalam sistem ERP itu. Jadi kalau kita tengok dekat dalam sini, dalam sistem ERP ni dia ada banyak modul, modul-modul tu sebenarnya disambungkan dengan modul yang lain. Kalau kita ada orang sales kerja dia buat invoicing, okeylah dia buat invoicing, tapi data akan masuk ke dalam customer relationship management. Semua data-data pelanggan ada di situ, database-nya dia ada, dia punya history dia ada. And then data daripada CRM, kalau kita issue invoice, kita terus boleh dapat accounting report daripada situ. Sistem juga connectkan kepada kita punya inventory, ataupun connectkan kepada kita punya payroll, connectkan kepada human resource, connectkan kepada kita punya staff claim, staff overtime, staff leave. Sistem juga boleh connect kepada kita punya budget, kita punya purchasing. Dan juga analysis dan business intelligence. Semuanya disambungkan dekat dalam satu sistem nama dia ERP. Boleh jadi kita biasa dengan sistem-sistem yang sistem contohnya kita ada accounting saja, dan kita ada juga payroll tapi tak connect kepada accounting. Masanya sekarang dalam masa kita untuk menggunakan sistem yang integrated. Jadi kalau kita nak meninggikan produktiviti, kita sebenarnya kena menggunakan banyak otomasi. Maksudnya kaki tangan buat kerja, tapi sebenarnya banyak automation dibuat oleh sistem. Jadi kalau kita gunakan automation, boleh jadi kita boleh dapat savekan kita punya man hour, kita boleh savekan 100%. Kita boleh savekan 90%, kita boleh savekan 80%. And saving ni kita sebenarnya akan meninggikan produktiviti staff kita. Jadi kita suruh komputer yang buat kerja, and then contohnya kalau kita ada self-service portal, sistem yang akan tolong buatkan. Kalau kita ada business intelligence, kita akan ada reporting, sistem yang akan buatkan. Jadi kalau kita tengok bisnes masa hadapan, sebenarnya kebanyakan syarikat-syarikat yang besar, mereka sebenarnya telah menggunakan sistem ERP. Mereka lebih cekap daripada small medium enterprise because mereka menggunakan sistem yang canggih. Tapi because of the cloud technology, sebenarnya small medium enterprise, orang-orang macam kita, boleh mendapat teknologi ataupun kecekapan yang dinikmati oleh syarikat besar. Kita akan lebih cekap, akan lebih mudah alih, maklumat akan segera datang, ada integrasi, daripada modul-modul kepada modul-modul yang lain. So maximum automation akan menolong kita untuk menjadi lebih cekap dan lebih produktif. Jadi mari kita bekerjasama untuk mengubah perniagaan kita untuk lebih berjaya. Kita akan share macam mana cara kita untuk berjaya, especially sekarang ni memang condition ekonomi memang sangat mencabar. Jadi macam mana mendapat faedah maksima? Kita integrasikan antara sistem, antara modul, antara department dan juga kaki tangan dalam dekat kita. Semuanya akan ada integrasi, mereka tidak akan bekerja dekat dalam silo. Semua
department akan integrate data akan masuk daripada semua department kepada department yang lain, so that kerja kita akan boleh buat kerja dengan secara lebih efisien. Pekerja tidak bekerja dalam silo. Kalau zaman dulunya bekerja dalam silo, department ni buat tapi department lain tidak tahu apa yang mereka buat, benda ni tidak akan jadi efisien dan staff tidak akan produktif. Jadi macam mana mendapat faedah maksima? Menggunakan sistem yang internet based, sistem yang mobile based untuk menguruskan operasi kita ya. So ERP macam Office Center sebenarnya dia cloud based, internet based, mobile based yang akan boleh menolong kita untuk menguruskan operasi kita untuk lebih efisien, lebih produktif. Jadi this is the internet based operation, maksudnya bila kita pakai ERP, kita boleh gunakan laptop, kita boleh gunakan mobile, kita boleh bekerja di office, kita boleh bekerja di rumah, kita juga boleh bekerja di mana-mana saja. Jadi contohnya macam mana kita boleh meninggikan produktiviti ataupun efisiensi, kita boleh gunakan otomasi daripada jualan kepada account. Maksudnya kita punya orang sales kita akan buat jualan, contohnya dia akan issue invoice, selepas itu dia akan terima payment, right? Jadi bila dia issue invoice, sebenarnya kalau zaman dulunya kita kena memberi dokumen yang tersebut kepada accountant kita untuk accountant kita masukkan data dekat dalam sistem time in debit dan kredit, betul? Sekarang kalau kita gunakan ERP, kita select automated accounting, then kita punya sales punya team buat invoice, tapi sebenarnya debitkan ke debtor dan debitkan ke revenue tak payah buat langsung, accountant pun tak payah buat, sistem akan automatically buat sendiri. Jadi kita punya report profit and loss, balance sheet, cash flow sebenarnya akan jadi dengan sendirinya, tak payah accountant masukkan data. Sama juga bila kita punya sales guy terima duit dan sebenarnya dalam accounting untuk debitkan ke bank dan kreditkan ke debtor, secara automatik sistem akan buat, so accountant tak payah buat. Maksudnya benda ni kan akan memberi 100% time saving yang tidak diperlukan. Accountant tak payah buat benda tu, jadi kita boleh save 100%. Jadi contohnya pelanggan, kalau kita ada ramai pelanggan, then kita kena ada juga kita punya staff yang untuk menolong pelanggan tu ya. Pelanggan akan call, okay tolong bagi quotation, boleh bagi invoice tak, oh boleh tak bagi receipt, I dah bayar tu, ataupun kita juga customer kata boleh tak tengok invoice kita yang bulan lepas. Menggunakan ERP, kita boleh launchkan portal pelanggan. Pelanggan boleh login sendiri, dia boleh tengok sendiri dia punya apa quotation kita kat dia, apa order, apa invoice, mana invoice yang dah bayar, mana invoice yang belum bayar, apa receipt yang kita dah bagi. Dia nak tengok history pun boleh. Kalau dia beli 10 daripada kita, 10 order pun dia boleh tengok order-order yang dia beli daripada kita dan juga detail-detail order dia. Ini sebenarnya customer portal boleh jadi akan save kita boleh jadi 80-90%. Saya rasa time kita punya customer support punya team. Jadi kalau kita tengok juga for example dalam kaki tangan, kita boleh gunakan kaki tangan portal ataupun staff self-service. Kebanyakan syarikat besar memang mereka sudah ada staff punya self-service. Tapi small medium enterprise tidak ada staff self-service. Sebenarnya bila kita implement staff self-service, dan kita akan jadi lebih efisien. Staff boleh log in, dia boleh apply leave, dia boleh submit claim, dia boleh tengok claim dah bayar ke belum, bila kita bayar, dia boleh download sendiri dia punya payslip, dia tengok salary dia berapa, tak payah kacau kita punya HR. Jadi kita punya HR pun jadi lebih efisien sebab banyak akan ditolong oleh staff portal. Jadi kalau kita tengok juga macam mana kita nak dapat faedah maksima daripada ERP, kita kena guna for example sistem jualan,
kita boleh laksanakan sales funnel corong jualan. Ini sales funnel contohnya, sistem akan terus bagi report, bagi dashboard berapa list, berapa quotation, berapa meeting, berapa order yang kita dapat, berapa invoice kita, semuanya sistem akan tolong kita. Jadi bila kita jalankan syarikat kita, kita juga kena kena jaga kita punya orang sales, make sure that mereka ada KPI dan kita track juga KPI dia. Sama ada mereka achieve KPI mereka ke tidak. Ini salah satu cara untuk kita check sama ada staff kita produktif ke tidak. Staff kita kalau contohnya mereka tidak produktif dan tidak memberi pulangan kepada investment kita, dan ini salah satu saya rasa kita kena tengok balik yang pertama tadi, cara-cara kita nak kurangkan kos. Jadi ini contohnya dashboard yang Office Central bagi untuk kita punya sales funnel. Berapa meeting target, berapa actual meeting. Kalau kita klik bar yang merah tu, kita juga boleh tengok detail-detail kalender dan juga detail meeting yang staff kita buat. Jadi ada banyak teknologi dekat dalam ERP yang akan menolong kita untuk lebih efisien. Contohnya kalau kita gunakan sales automation dekat dalam CRM, untuk nak buat quotation boleh jadi kita akan memakan masa 10 saat saja. And then quotation nampak cantik sangat. Kita boleh gunakan handphone juga untuk nak buat quotation. And kita boleh buat order acceptance, kita boleh buat delivery order dalam masa 5 saat je. Kita boleh buat invoice dalam masa 5 saat. Kita boleh buat receipt dalam masa 5 saat, receipt yang cantik. Dan kita boleh buat semua tu menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone. Daripada office boleh, daripada rumah boleh. So ini konsep-konsep menggunakan ERP. So sama juga data pelanggan, kita ada information, kita ada database antara kita dengan pelanggan kita. Kalau kita buat bisnes, salah satu aset kita sebenarnya data pelanggan. Kita kalau kita buat bisnes tapi kita tak tahu pasal pelanggan kita, sebenarnya itu very dangerous ya. Kita kena ada data pelanggan kita, apa nama kontak dia, berapa jualan, berapa quotation kita bagi, berapa meeting yang kita ada, berapa invoice kita, berapa cash yang dia bayar kat kita, berapa bisnes dia mengembang ke tidak banding dengan tahun lepas. All that question dijawab oleh CRM account management. Jadi macam mana kita dapat maksimum faedah daripada sales? Satu lagi pengurusan inventory. Kalau kita ada inventory, kita kena ada pengurusan dia. Berapa inventory yang kita jual, mana yang paling laku, mana yang tak laku, mana yang dekat nak habis dia punya date dia, expiry date, mana yang kena beli, berapa yang kena beli. So kalau kita contohnya menggunakan automated invoicing, kalau contohnya kita ada 100, 200, 300, 400 invoice yang kita kena buat tiap-tiap bulan, kenapa kita tidak gunakan automated invoicing? Jadi kita tidak memerlukan accountant kita untuk nak buat invoicing, bagi sistem saja yang buat invoice tu. Jadi kita boleh save 100% kita punya masa ya. Jadi kalau kita tengok juga dalam CRM, kita tengok juga sales ya, macam mana kita boleh menggunakan mobile, CRM mobile untuk kita nak buat kita punya kerja-kerja sales. Macam saya cakap tadi, kita boleh gunakan kita punya mobile untuk nak buat quotation, nak buat order, nak buat delivery order, nak bagi invoice, nak bagi receipt, nak tengok inventory, semua ada dekat dalam mobile application. So bila kita beli ERP, kita juga kena minta daripada mereka untuk dapat mobile app untuk sales. And then macam mana kita nak dapat faedah maksima dalam kita punya marketing. Kalau kita buat contohnya marketing dekat dalam Facebook, macam gini kita buat marketing dekat dalam Facebook, sebenarnya kita juga boleh buat automation daripada bila kita punya customer klik dekat dalam Facebook tu, kita patutnya akan dapat nama dia, phone number dia, email dia.
Kalau kita tak gunakan automation, kita kena key in balik dekat dalam punya sistem, kita punya ialah manually kita kena masuk balik. So dia akan makan masa berjadi 2-3 minit ataupun 5 minit untuk key in data ya. Tapi kalau kita buat automation, dan sebenarnya benda ni akan dibuat secara automatik. Jadi kalau kita ada 500 ataupun 1,000 leads setiap hari, dan kita akan save dalam 3,000 sampai 5,000 minit menggunakan automation. Itu can save a lot of time and a lot of cost. Sama juga kalau kita dalam marketing, contohnya bila kita buat advertisement, kita juga kena hantar email kepada kita punya prospek-prospek ya. Kalau kita menggunakan automated email, jadi contohnya kalau tiap-tiap email tu akan makan masa 2-3 minit ataupun 5 minit. Kalau kita ada 1,000 email, kita memerlukan boleh jadi 3,000, 4,000, 5,000 minit ya. Jadi kalau kita menggunakan automated email, sebenarnya kita memerlukan 0 minit. Jadi kita save 100% bagi komputer yang handle benda ni. So dekat dalam ERP sebenarnya ada automation ni. Jadi kalau kita tengok juga landing pages, bila kita buat advertisement pasal accounting, kita punya landing pages patutnya akan bercakap pasal accounting. Kalau kita buat advertisement pasal payroll, our landing pages patutnya bercakap pasal payroll. Kalau kita buat advertisement pasal apa-apa you punya produk, landing pages akan bercakap patutnya pasal produk tu. Kita boleh ada banyak landing pages according to the apa yang kita advertisekan ya. For example, kalau kita ada banyak bank transaction, accountant kita tiap-tiap bulan kena spend berjam-jam untuk nak buat bank reconciliation. Tapi bila kita pakai ERP, kita boleh gunakan the automated bank reconciliation. Maksudnya boleh jadi kita boleh buat saving 90% ataupun 95% kalau kita suruh sistem yang tolong buat bank reconciliation kita ya. Jadi bila kita buat pakai ERP, salah satu modul yang ada dekat dalam ERP sebenarnya dia punya business intelligence. Financial ratio pun ada dekat dalam tu. Ada banyak financial ratio. Jadi bila kita jalankan syarikat kita, kita kena juga tengok banyak financial ratio untuk jadi guidance kepada kita apa yang kita nak buat in the future. For example, kalau debtor turnover ratio, in this case debtor turnover ratio nampak macam menurun, sebenarnya bagus. Tapi kalau debtor turnover ratio meninggi tiap-tiap bulan, sekarang ni contohnya dalam COVID-19, saya akan rasa banyak kita punya debtor turnover ratio akan menaik. Maksudnya customer kita akan lambat bayar dan debtor turnover days akan bertambah tinggi. Jadi ini sebenarnya tidak bagus untuk kita, tapi kita akan monitor. Lepas ni tengok dia punya debtor turnover ratio, tengok sama ada dia menurun ataupun menaik. Saya jangka dia akan menaik. Keep on monitoring benda-benda tu. So jadi for example kaki tangan, your staff pakai you punya staff portal, jangan spend kita punya HR punya manager ataupun admin punya staff tak payah spend banyak sangat masa untuk layan staff kita sebab mereka ada customer punya self service, termasuklah dia punya attendance ya. Jadi kalau sebelum kita pakai ERP, kita memang banyak proses-proses yang kita buat secara manual dan operasi kita lembab, operasi kita dekat dalam silo dan perkongsian data sebenarnya secara manual dan sangat lambat. Jadi lepas kita pakai ERP, banyak dalam situ banyak proses-proses yang kita otomasikan, modul dikaitkan kepada modul yang lain dan data dikongsikan kepada semua kaki tangan secara cepat, secara instant. Jadi bila kita pakai ERP, kita sebenarnya akan lebih efisien, lebih cekap, lebih produktif
data datang secara cepat, secara instan, kita akan jadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya rekomenkan semua syarikat-syarikat, semua media enterprise untuk menggunakan ERP untuk lebih berjaya dalam menjalankan syarikat mereka ya. Jadi sebelum sebenarnya kecekapan dan produktiviti kita kan adalah rendah. Urusan boleh buat di pejabat sahaja dan online. Tim juga susah bekerjasama sebab data tidak dikongsikan antara satu sama lain. Kos tinggi dan laporan pun lambat, data entry manual. Jadi lepas kita pakai ERP, kita akan dapat meninggikan kecekapan dan meninggikan produktiviti staf kita. Urusan kita punya perniagaan boleh dibuat di mana-mana saja sebab kita online. Asalkan boleh masuk internet, kita boleh berbisnes. Kerjasama tim akan lebih bagus sebab data akan sampai dengan cepat antara tim satu kepada tim yang lain. Dan sebab otomasi sebenarnya kita akan boleh mengurangkan kos dan juga mendapat laporan yang cepat. Jadi Office Central sebenarnya ada banyak standard solution dekat dalam accounting, human resource, payroll, customer relationship management. Office Center juga ada budget module untuk kita, ada purchasing module, ada staff module, ada finance module, ada customer portal, ada staff portal, dan banyak modul-modul yang ada yang boleh menolong kita untuk lebih berjaya dalam perniagaan kita. Jadi ini saya ada ambil print screen dashboard yang ada dekat dalam Office Center. Ada banyak lagi dashboard sebenarnya dekat dalam Office Center, dekat dalam ERP. Ini some of the screen. Jadi kalau contohnya ada syarikat yang besar, dia memerlukan modul-modul advance yang lain, Office Center juga ada budget modul. Kalau kita banyak duit, kita ada investment modul. Kalau kita ada banyak aset, dia ada asset modul. Kalau kita contohnya kita mau implement KPI untuk semua staff kita, kita boleh implement KPI modul menggunakan balance scorecard. Kalau tiap-tiap 6 bulan ataupun hujung tahun kita nak buat performance evaluation, kita boleh menggunakan performance module. Yang ini the EQ module. Sebenarnya EQ ni kita boleh tahu apa kita punya chart, the way kita think, apa kita punya trade, apa kita punya. Contohnya kan dekat dalam COVID-19 ni kita boleh tengok setengah-setengah CEO akan bertindak macam gini, setengah CEO akan bertindak macam gini. Sebenarnya kalau kita tengok EQ, kita boleh tahu oh CEO ni bertindak macam gini sebab dia punya EQ macam gini. Oh dia bertindak macam gini sebab dia punya EQ macam gini. Office Center sebenarnya ada EQ modul yang boleh measure kita punya EQ dan kita boleh faham kenapa kita bertindak sebegitu ya. Jadi kita juga ada banyak modul yang kita tengah nak buat development. Office Center sebenarnya kita buat development sendiri. Kita ada tim software developer yang buat modul-modul yang baru. Yang kita sedang buat is automated billing. Kita akan tolong syarikat-syarikat untuk mendapatkan duit tiap-tiap bulan. Maksudnya akan ada link terus ke bank dan kita boleh dapat cash tiap-tiap bulan daripada bank sebab bank akan tolong kita tolakkan duit daripada customer kita ya. Jadi bukan saja kita bagi invoice tapi sebenarnya kita boleh dapatkan cash terus menggunakan automated billing. Bila benda ni dah siap, kita akan beritahu you all pasal benda ni. So saya rasa akan siap dalam masa beberapa minggu. Juga kalau kita ada banyak projek, kita ada banyak milestone, sistem juga akan ada milestone invoicing. Dalam projek kalau kita miss kita punya milestone, kita tidak akan dapat duit. Kadang-kadang dalam projek dia punya duit banyak ya, dia lump sum. Jadi bila kita lambat mendapat duit,
contohnya kita lupa pasal milestone tu, ataupun kita lupa certain kerja dekat dalam milestone tu, staff kita tak buat dan kita tidak boleh issue invoice. Jadi untuk CEO contohnya milestone invoicing salah satu modul yang amat penting untuk mereka. So ini salah satu modul yang Office Central sedang dalam development yang akan menolong kita untuk manage kita punya invoicing dan manage kita punya cash flow. Banyak syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat kecil yang menggunakan Office Central, menggunakan ERP ya. Jadi it doesn't matter kita kecil ke kita besar ke, banyak yang menggunakan ERP system. Sama ada kita dekat dalam apa-apa bisnes, kita boleh bisnes furniture pun boleh, bisnes car rental pun boleh, bisnes workshop boleh, bisnes health pun boleh, koperasi pun boleh, maintenance pun boleh, name it lah. Maksudnya it doesn't matter, apa-apa bisnes yang kita ada sebenarnya ERP boleh menolong kita untuk menjalankan syarikat kita untuk lebih efisien, staff kita akan lebih produktif, kita akan lebih berjaya. Ini contohnya the mobile application. Kita ada banyak mobile app yang kita buat untuk menolong pengguna-pengguna kita untuk lebih produktif, lebih efisien. Some of the picture of kita punya staff, kita ada staff di Malaysia, di Indonesia dan juga di India. Mereka akan menolong you all untuk nak improvekan, nak tambah feature, nak bagi training, nak bagi support semuanya diberi oleh staff-staff kita di 3 negara yang tersebut. Banyak customer kita yang bagi testimoni, ada juga customer kita yang bagi testimoni masa COVID-19 ni, mereka menggunakan Office Central sebab bekerja dari rumah dan sebab pakai cloud technology, mereka boleh continue buat bisnes, tidak memerlukan masuk office ya. Jadi dapatkan value for money, tinggikan jualan, boleh kerja di mana saja, kerja di rumah, tinggikan productivity kaki tangan, tinggikan efisiensi kaki tangan. Ini sebenarnya kita akan dapat bila kita menggunakan ERP, terutamanya menggunakan Office Central ERP. Jadi contact us di email tu, ataupun selepas ni Rosie dan Amir, presenter yang selepas ni akan bagi tahu juga pasal grant, pasal grant daripada kerajaan untuk membeli ERP, government akan bagi 50%. Rosie juga akan cakap pasal pertolongan daripada MARA, contohnya dia akan juga bagi pertolongan kepada small medium enterprise dan micro enterprise untuk menolong mereka untuk lebih berjaya. Jadi kalau ada soalan boleh tanya di sini dan saya akan menjawab, boleh masuk dekat dalam chat tu. Saya akan serahkan balik kepada Rosie untuk sesi yang selanjutnya. Terima kasih banyak Hai Aziz. Basically jelas kalau kita lihat sistem ERP ni memudahkan urusan perniagaan kita. Daripada sales ya, apa orang sales buat, biasanya dia akan issue quotation. Tadi ada beberapa soalan, banyak soalan betul-betul saya jawab satu persatu di webinar dan ada yang ingin saya jawab di sini. Ada yang bertanya perlu ke key in. Kami ada soalan daripada siapa tadi ya, kita pergi sekejap. Kami dah ada a lot of customer and supplier dan item. Kalau nak key in satu-satu makan masa, ada tak features untuk import? Cik Amir, boleh jawabkan? Ataupun Ayar Aziz? Boleh, kita... Maksudnya memang, boleh jawab boleh ni? Memang kita tahu banyak kita ada data dekat dalam Excel. Jadi memang ada function dekat dalam sistem tu untuk kita upload daripada Excel. Jadi don't worry about it. Nanti Amir boleh jadi masa demo nanti, Amir akan tunjukkan function tu. Kita save
probably kita boleh save 95% of our time menggunakan upload daripada Excel. Okay, so kalau kita lihat secara keseluruhan, biasanya ya usahawan-usahawan kita terpaksa menggunakan aplikasi berbeza-beza untuk satu-satu department. Contoh kalau untuk staff, mereka kena ada punch card sistem yang lain, kemudian nak record kedatangan, record keluar masuk claim semua. Dan untuk jualan pula mereka kena subscribe post system yang berbeza, which is costnya bukan murah, beribu-ribu ya. Dan accounting system pula guna sistem yang lain, so dia susah untuk integrate each other bila provider dia berbeza-beza ya. So di sini kami akan kongsikan satu sistem yang insya-Allah memudahkan segala urusan. Contoh ya, saya bagi contoh. Tadi IR Aziz ada nyatakan contoh saya adalah salesperson. Okey, tugas utama saya adalah bila saya nak buat quotation, saya perlu masukkan data secara manual. Ini saya cerita tentang bagaimana kita secara tradisional biasanya yang kita buat, kita akan gunakan Excel ataupun Word untuk buat quotation. Data pelanggan kita still masukkan, tetapi next bila kita nak buat proses seterusnya, contohnya confirm order, kita kena key in data yang sama untuk kali kedua. Dan seterusnya akan keluarkan invoice, kita masukkan data lagi. So ini membuktikan bahawa cara manual ataupun secara tradisionalnya kita mengulang kerja yang sama, orang yang sama mengulang kerja yang sama berkali-kali. So inilah yang dikatakan dengan sistem ERP kita akan bantu meningkatkan productivity, which is orang yang handle sales tadi hanya masukkan data sekali sahaja dan data itu akan disimpan dalam cloud. Bila dia nak buat invoice dia hanya integrate saja button tu. So dia tak perlu buat kerja yang sama berulang-ulang. Saya rasa orang yang pakar ya untuk menerangkan tentang ni adalah Cik Amir Fauzan. Okey, beliau akan tunjukkan sedikit demo bagaimana sistem ERP ini beroperasi daripada CRM, sales process sampai ke accounting, which is akan menjimatkan masa yang dan kos yang banyak untuk kita ya. So Cik Amir silakan. Silakan Cik Amir, cakap. Terima kasih Cik Puan Rozi. Boleh openkan. Sekejap ya. Okey. Alright. Okay. Terima kasih Cik Puan Rozi dan juga Cik Aziz. So saya akan tunjuk sedikit mengenai sistem Office Central. Tadi ramai juga yang tanya berkenaan dengan customer portal dan juga staff punya portal lah. So nanti saya akan tunjukkan dia punya sistem. Alright, okay. So yang ni Office Central. Alright, okay. So kat dalam sistem ni kita ada juga sekalikan dengan HRMS, payroll, accounting, CRM, customer relationship management yang banyak Cik Aziz explain tadi. Dan dalam ni juga kita ada yang bahagian procurement, itu purchase order, ada juga yang bahagian point of sale. Right, kita just nak tunjuk sedikit ni. Contohnya dekat HRMS ni apa yang dia ada. Contohnya kita punya staff punya profile. So contohnya kalau you ada dalam ramai staff 5 orang ke 10 orang ke 50 orang ke ataupun dalam 100 orang ke, semua you punya data staff tu you boleh masukkan ke dalam sistem lah. Dan dalam ni juga kita ada juga yang untuk leave punya management. So contohnya staff boleh apply cuti terus kat dalam sistem. So tak perlu lagi nak print hard copy borang cuti apa semua letak atas meja, ada staff ambil isi satu-satu, tak perlu. So any cuti semua dia just direct terus masuk ke dalam sistem lah. Right, okay. So contoh saya tunjuk satu mengenai staff punya profile. Right, okay. So contohnya segala data staff tu dia boleh masukkan ke dalam sistem. Contohnya kalau ada ramai macam saya bagi tahu tadi, so you masukkanlah dalam sistem. Contohnya kalau staff tu dah berhenti semua, so data staff tu still lagi ada kat dalam sistem. Jadi ni contoh dia.
Alright, okay. Contohnya kalau dia nak masukkan more information, contohnya dia punya education background ke, dia punya achievement ke, dia punya experience sebelum ni, dia punya certificate, dia nak masukkan certificate masuk dalam sistem, you just masukkanlah. So dalam bentuk PDF ke, you nak scan ke upload dalam sistem, kita tak kisah lah. Alright, okay. So kalau contohnya kalau you ada ramai staff, so yang ni you boleh masukkan dalam Excel, dan you boleh import terus lah masukkan dalam sistem. So you tak perlu lagi nak key in satu-satu. So itu yang buang masa lah. Alright, okay. So yang ni dari segi cuti. Alright, okay. So staff tu dia boleh apply cuti terus direct dalam sistem terus. So tak ada lagi yang proses manual. So record cuti dia pun kita akan nampak apa cuti ada dia apply sebelum ni semua. Yang pada penting kita nak tengok based of calendar. Dalam bulan tu staff mana yang apply cuti. So teruslah kita akan nampak dalam ni. Dan mungkin hujung bulan ke, hujung tahun ke, kita nak tengok staff mana ambil cuti paling banyak, cuti apa yang kerap diambil semua. So kita boleh tengok direct ke dalam sistem lah. So kita akan keluarkan punya dashboard nanti. Okay, so yang ni contoh dia, ataupun nak tengok yang tahun-tahun sebelum ni semua ke, contohnya kalau you ada banyak location apa semua, and then you boleh filter balik ke dalam contoh, ataupun nak filter balik staff ke, boleh filter lah. So yang kita nampak terus lah hari apa yang kerap diambil, bulan apa yang kerap diambil cuti semua sekali lah. So dalam HR ni juga kita ada yang bahagian cost management, attendance dan juga movement. Jadi attendance sekarang ni kita ada yang bahagian untuk check in check out, kita ada juga dia punya apps. So you masuk office jam 9, you check in dekat phone, and then bila keluar nanti you check out balik. And then kita boleh integratekan juga dengan biometric reader, thumbprint. Right, okay. So yang ni yang bahagian yang payroll punya management. So sekarang ni ramai yang nak proses gaji dekat rumah. So kat dalam ni kita Cloudfresh punya sistem, so everywhere you boleh access lah. So bila contohnya nak proses gaji, so yang ni lah link dia. So yang mana staff you dah set up awal contohnya berkaitan dengan EPS, so semua dia punya calculation semua sistem dah auto buat dah nanti. Alright, okay. So nanti bila you proses gaji, the system akan keluarkan you punya payslip nanti. So tak perlu lagi buka Excel, design satu-satu payslip, tak perlu. So sistem dah buatkan semua. Alright, okay. So yang ni contoh dia payslip. Dia nak download, nak tengok dia punya summary report semua, you boleh download lah balik. Alright, okay. So yang ni contoh dia. Okay. Okay, so yang ni contoh dia punya payslip akan nampak lah dalam ni. And then yang ni contoh kalau staff tu dia ada view dia sendiri akan nampak. Alright, okay. So setiap staff akan dapat dia punya view sendiri. So dia masuk ke dalam sistem, dia nak tengok payslip dia. So dia pergi, dia akan nampak. Tak ada kerja sampai yang latest punya. Payslip dia akan ada kat dalam sistem. So dia tak perlu lagi nak minta dekat admin apa semua, tak perlu. So dia akan ada ID dia sendiri, dia boleh terus kat dalam sistem lah. Alright, okay. So yang ni yang bahagian government punya form. Okay, semua EPF, so EIS, SDM, Borahi, EA semua dah ada kat dalam sistem. Okay. Alright, okay. So contohnya lah apa-apa update dari government tu semua sistem akan auto update nanti. So yang tu kita tak perlu risaulah. Contohnya ada perubahan calculation ke, rate dia turun ke, so nanti sistem akan auto update. Okay, so saya masuk part yang bahagian CRM. Okay, so yang tadi ada juga soalan tanya saya ada ramai startup yang ramai klien apa semua nak masuk ke dalam sistem. Okay, so dah tak perlu satu-satu. You just masukkan dalam bentuk Excel, and then kita akan import. Kita boleh import punya data. Contoh kalau dah ada dalam bentuk Excel, kita just import sahaja. Alright, okay. So contohnya kalau ada ramai, so kita tak setkan limit berapa ramai ya. Contohnya ada 300 ke 500 orang semua dia punya customer, dia just masuk ke dalam sistem saja. Kita tak setkan limit. Contohnya apa yang ada. Okay. So tadi Cik Aziz ada tunjukkan juga contohnya dah berapa banyak transaction kita dengan klien semua. So kita akan keluarkan dia punya dashboard terus lah. Based on receipt, so kita akan nampak berapa banyak kita punya transaction kita dengan dia. Dan kat dalam ni juga dia punya list, dia punya detail, dia punya alamat, dia punya bank information semua akan ada kat dalam nanti. Ada contohnya yang ni invoice ini based on transaction kita dengan customer kita, berapa banyak kita masuk dekat customer A, okay. Dia dah berapa banyak yang keluar. Contohnya yang ni quotation sampailah receipt payment semua akan nampaklah kat dalam ni. Ataupun you nak download dia punya account statement ke, you boleh download dia punya account statement nanti. Okay, so yang ni dia punya bahagian inventory. Okay, contohnya kalau any transaction dah keluar semua, so sistem akan deduct teruslah dia punya stok apa semua. So nanti based on kita punya transaction,
yang mana tu yang katanya bil dah keluar apa semua tu, so sistem akan auto. So yang tu you just masuk dalam sistem, you nak tengok dia punya par level apa semua, you boleh tengok terus lah kat dalam sistem. Okay, kat dalam ni juga kita ada yang bahagian billing, quotation, sum, file and receipt payment. Tadi ada soalan mengenai customer punya portal, so dia akan link dengan bahagian yang ni nanti. Bila kita create dia punya quotation, invoice dan receipt, so nanti sistem akan hantar direct terus dekat customer dia punya bill. So nanti customer boleh log in dekat dia punya portal, so boleh tengoklah dia punya bill dan buat payment terus kat dalam tu. Alright, okay. So yang ni contoh-contoh dia punya quotation semua ni. Dia punya running number ni semua dah automatic lah. So contohnya saya download satu. Dan kat tepi ni kita akan nampak dia punya generate order acceptance apa semua nanti. Okay, bila bill kita dah buat, so nanti mungkin ada customer yang request, okay, saya nak invoice. So kita tak perlu pergi dekat invoice, nak buat balik tak perlu. So kita just pergi kat tepi ni je, kita just klik, so dia akan generate. So dia invoice dan juga receipt lah nanti. So dia akan berterusan nanti. Alright, okay. So contohnya ini yang bahagian invoice, billing. Alright, okay. So kat sini kita nampak lah. Okay. So yang mana status dia yang belum bayar lagi, mungkin ada dalam satu invoice tu 2 ataupun 3 kali bayar semua, so kita akan nampak lah. So yang mana yang status yang dapat semua sekali lah. Mungkin dalam satu invoice tu ada 3-4 kali bayar kan. So kita akan nampak dia punya transaction. Dia punya bill tu berapa, dia punya balance tu ada berapa, and then mungkin dalam satu invoice tu berapa kali, berapa amount yang dia bayar. So selagi tak habis generate receipt ni, selagi itulah dia hutang kita. Okay, so contohnya nak bayar yang baru, just generate receipt sajalah. So selagi tak habis tu, selagi tu ada hutang kita. So nanti bila dah habis payment tu, dia generate receipt tu akan hilang nanti. Okay, so amount dia berapa semua, bayar apa semua tu, dia akan save. Dia punya lah. Alright, okay. So siap dia punya receipt, so simple saja. Nanti last sekali saya akan tunjuk yang bahagian customer portal. Bila kata kita dapat generate receipt kat dalam ni pun, dia akan nampak juga dia punya receipt nanti. So kita tak perlu nak download, nak bagi dekat dia, dah tak perlu. Right, okay, so dia boleh login kat dalam sistem dia punya customer portal sendiri, ada dia view sendiri dia punya receipt ke invoice ke quotation lah. Alright, okay. So yang ni contoh dia punya transaction yang tadi. Okay, so mungkin kat dalam satu invoice ni dia bayar, so kita nampak lah dia receipt. So balance dia kira kosong lah. Alright, okay. So yang tu yang bahagian CRM, and then yang ni kita ada juga part yang bahagian procurement. So jadi nak isi dia lebih kurang sama sahaja, nak isi nak buat quotation kan, invoice ke receipt ke. So yang ni kita punya transaction detail lah. Alright, okay. So yang ni listing dia semua sekali. Berapa banyak PO yang kita ada, so kat dalam semua sekali view dia lebih kurang sama sahaja. Alright, okay. So ada yang ni kita punya point of sale. Okay, so mungkin yang ada yang retail punya industri, so yang ni kita punya point of sale, so in detail lah kita punya produk. So dia akan link juga dengan CRM tadi yang bahagian inventory. If any barang tu dah keluar, so kita akan deduct terus dia punya inventory lah nanti. Okay, so nanti kita boleh check dia punya tu status dia macam mana. So nanti bila dah buat payment apa semua nanti, so sistem akan keluarkan dia punya receipt yang kecil tu. Okay, so yang ni contoh dia punya receipt lah. Okay. So kalau ada printer yang kecil tu, so nanti boleh printer sebesar yang receipt ni nanti. Okay, so yang paling penting kita nak tengok yang back end punya. Alright, okay. So kita nak tengok dia punya, orang kata dia punya dashboard lah, dia punya trend, dia punya inventory ataupun dia punya misalnya produk apa semua, kita akan nampak terus lah kat dalam ni nanti. So mesti ada produk yang tak laku semua, so kita boleh buat decision lah nak orang kata nak remove ke ataupun nak buat modification apa semua lah nanti. Alright, okay. So saya pergi yang part accounting yang tadi kita ada explain juga banyak. Ada yang kat dalam ni kita ada yang bahagian claim punya management, bahagian finance, and then payment request, payment voucher, semua kat dalam ni lah nanti. Alright, okay. Ataupun nak buat petty cash semua sekali ada dalam. So yang ni contoh dia punya view. Okay, so yang ni listing dia. And then contoh ini dia punya status lah ataupun dia punya BPS. Okay.
yang ni dia punya payment voucher. Ataupun kalau nak add yang baru, dia just add yang baru. Ada contohnya kalau nak attach dia punya receipt semua, boleh upload dia punya receipt dah nanti. So yang ni lah, dia punya beli tadi, yang ni lah dia akan key ada berapa banyak ke ataupun dia punya attachment ke. Contohnya kalau beli barang ada receipt ke nak upload kat dalam sistem, boleh upload juga. Yang tu kita masalah lah. So yang ni kita punya bahagian lah sekali, kita punya accounting. Based on kita punya transaction dekat payroll ke, dekat mana-mana modul semua sekali ni, so semua sekali akan masuk dekat accounting nanti. So yang sistem akan keluarkan based on yang punya report lah. So inilah profit and loss, balance sheet, trial balance, cash flow semua sekali akan ada kat dalam sistem ni. Transaction semua sekali dekat CRM semua nanti akan masuk kat dalam nanti. So yang ni contoh dia kalau you nak tengok dia punya P&L yang semua. Okay, so yang contoh dia. Semua sekali akan ada kat dalam. Nak download dalam bentuk Excel, PDF semua tak ada masalah. So kat dalam juga dia macam Cik Azhar mention tadi yang macam Vericon. So yang ni ada lah kat dalamnya. Ada yang ni kita nak tengok dia punya graf apa semua, dia punya cash flow semua. Dia terus masuk ke dalam terus kita punya transaction. So kita akan auto click di punya ni. Okay, so ini lah. Kita nak baca, kita nak tengok kita punya cash flow based on graph zoom dashboard kan. So, terus masuk ke dalam ni, so kita akan tak buatkan benda nanti. Nak tengok yang tahun sebelum ni, just filter balik lah. Alright, okay. So sama juga dengan ratio trend ke profit and loss semua dah kita dah auto click nanti. Alright, okay. So yang tu serba sedikit organize system. And then kat tepi ni bawah tu yang bulat hijau ni kita punya support service. So nanti you, kalau ada problem semua just check board dekat sini. So nanti kita punya support akan ada. Alright, okay. So yang ni sedikit mengenai saya. And then ini kita punya support channel. So tadi salah satu orang kata online ni support. So nanti kita ada beberapa channel lagi. So kita ada email support dan juga phone. So yang tu you boleh contact terus lah. Selagi pakai sistem you akan dapat free yang orang kata apa free support lah kiranya. Alright, okay. So yang ni yang berita baik untuk usahawan. Alright, okay. So dalam orang kata apa dalam bajet 2020 lepas government ada mission okay. Orang kata untuk usahawan lah. So dapatkan geran padanan sehingga RM5,000 dengan insentif penjitelan PKS. Alright, okay. Yang mana untuk makluman semua kami merupakan salah satu provider yang telah diluluskan sebagai Technology Solution Product TSP untuk SME Business Digitalization Grant. Right, okay. So tapi untuk apply dia ada syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat dia di antaranya PKS SME yang dimiliki oleh sekurang-kurangnya 60% warga negara. Dan PKS yang berdaftar ini telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun dan jualan tahunan minimum adalah RM100,000 untuk tahun pertama atau RM50,000 untuk 2 tahun ini dan secara berturut-turut lah. Alright, okay. So saya andaikan yang tadi government ada bagi yang 50% dia punya geran padanan, 50% geran padanan yang up kepada yang RM5,000. So saya andaikan kat dalam ni. So contohnya harga sistem tu adalah RM3,300 plus dengan SST 6%. Akan jadi RM3,490 lah. Alright, okay. So contohnya saya adakan Ali. Okay, Ali dapat tahu daripada website BSM mengatakan ada geran padanan. Okay. Sehingga RM5,000 daripada kerajaan untuk pembelian sistem ERP. Dengan kos RM3,498, Ali hanya perlu bayar separuh daripada harga sistem yang mana berjumlah RM1,650. Tetapi so Ali perlu tambah kos SST yang mana kerajaan tidak menanggung kos tersebut lah. So 1650 tu plus balik dengan SST 10% 198. So apa yang Ali yang perlu bayar adalah berharga 1848. Alright, okay. So saya masuk kepada yang kedua. Okey, so yang ni saya andaikan harga sistem adalah RM10,000. Alright, okay. So Siti ingin membeli perisian berharga RM10,000 plus dengan SST 10% adalah harga RM600 lah. Jumlah keseluruhan perisian adalah berharga RM10,600. So Siti dapat tahu daripada website DSN tadi. So dengan kos yang harga RM10,000 tu Siti hanya perlu bayar RM5,000 plus dengan
RM100 ya. So value deal yang Siti, cost Siti adalah RM5,600. So situasi ini Siti telah memaksimalkan gerak padanan yang berharga RM5,000 dari government. So tadi yang Ali tadi dia ada lagi balance dia. So yang Siti ni dia dah maksimalkan penggunaan dia RM5,000, dia up kepada RM5,000 dah. Alright, okay. So yang ni kita ada MCO special offer. Ini and then yang ni kita punya kontak. So ini soalan ke ataupun apa-apa yang berkaitan dengan ERP system boleh kontak terus dengan kami dengan Cik Fauzi bagi kalian 011288882314 ataupun dengan saya terus Amir 014-500-8069. Alright, okay. So boleh kontak terus. Yang ni kita punya location office dekat Bangi. Alright, okay. Ini so terima kasih. Dan saya serahkan balik kepada Cik Fauzi. Okay, terima kasih Cik Amir. Okay, so basically penerangan yang sangat jelas saya kira untuk semua usahawan. Ya. So kita ada terima banyak soalan yang mungkin saya boleh kongsikan di sini. Sekejap ya. Boleh nampak soalan di sini. Banyak yang saya dah jawab, tapi antara soalan-soalan yang saya akan baca, mungkin Cik Aziz boleh jawab ni. Boleh ya. Okey, ada yang tanya tadi, apakah aplikasi yang ni boleh digunakan untuk di Tadika tadi? Saya ada satu soalan. Oh, Tadika. Apa aplikasi yang sesuai boleh digunakan di Tadika? Sebenarnya untuk Tadika, basic function untuk nak jalankan Tadika dalam ERP ada. Contohnya bila jalankan Tadika sebenarnya akan memerlukan human resource, payroll, accounting, CRM. Tapi boleh jadi di Tadika dia akan ada extra modul yang standard ERP sebenarnya tak buat untuk Tadika. Jadi mereka boleh menggunakan ERP untuk menjalankan standard function. Tapi sebenarnya dalam Office Central memang kita sudah identify Tadika ataupun private school sebagai satu sektor yang kita akan buat special module, nama dia modul Tadika. Jadi bila benda ni siap kita akan beritahu, tapi kalau benda ni belum siap pun sebenarnya boleh menggunakan standard ERP punya modul yang boleh digunakan sekarang, contohnya accounting, budget, HR, payroll, staff management, finance management, customer portal mereka boleh pakai, automated invoicing boleh pakai. Banyak modul-modul yang boleh digunakan terus, tidak memerlukan kita tunggu untuk nak buat satu modul yang special nama dia Tadika-nya modul. Tapi kita akan buat. Okey, lagi soalan. Okey, lagi soalan yang mungkin boleh jawab. Okey, selain link dengan FB, Shopee, Lazada, Amazon boleh ke? Ini sebenarnya kita nampak kan because of the COVID-19 banyak usahawan-usahawan kita sebenarnya menjalankan bisnes mereka menggunakan Lazada or equivalent lah. Dan saya rasa ini salah satu benda yang akan stay selepas COVID-19 ni. Jadi ada dua cara. Satu daripada Lazada sebenarnya dia ada data dalam bentuk Excel yang dia boleh dapat daripada situ dan dia boleh uploadkan ke dalam Office Central. Tapi sebenarnya yang paling ideal saya discuss dengan R&D punya group untuk nak buat API daripada Lazada terus ke Office Central. Maksudnya bila dia buat jualan dekat dalam Lazada tidak perlu untuk nak masukkan lagi sekali dekat dalam Office Central. Tapi sebenarnya benda ni masih di dalam
research and development, dan dia akan makan masa a couple of weeks untuk kita launch benda ni. Tapi kita tahu banyak usahawan-usahawan kita sudah move kepada online business. Tapi bila kita buat online business pun accounting kena buat juga, bukan tak kena buat. Tapi itulah API yang kita akan tambahkan untuk menolong usahawan-usahawan kita untuk lebih cekap. Okey. Lagi satu soalan. Macam mana, ada yang daripada Poros Maiza. Macam mana pula dengan sistem support? Akan ada charge yang separate dan dari license subscription ke? Saya dah jawab tadi, support dan training kami beri kepada semua yang subscribe secara percuma mengikut package. Okay, so dah ramai yang tanya dah dekat sini berapa harga. Okay, kita akan kongsikan nanti secara personal, ya. So apa lagi soalan? Beberapa soalan saya tengok ada beberapa soalan popular ni. Okay. Alright, I think that's it about soalan. Okay, so secara keseluruhan kita lihat sistem ERP ni sangat bagus untuk kita usahawan semua to get ready after the COVID-19. Okay, kalau kita nak mengembangkan bisnes kita, kita nak buat pinjaman dengan mana-mana agensi kerajaan ataupun institusi keuangan. Perkara pertama mereka akan tanya bank statement. Okay, itu yang sangat penting, iaitu tadi IR Aziz ada kongsikan tentang cash flow. Walaupun PKP berlangsung, tidak bermakna bisnes kita perlu stop. Tidak bermakna bisnes kita tak ada duit keluar masuk. Perlu pastikan cash flow sentiasa berlaku, jangan berhenti. Okey, sebab kesihatan perniagaan itu bergantung pada cash flow. Cash flow itu adalah nadi perniagaan. Okey. Nombor dua, syarikat institusi keuangan akan tanya report keuangan, laporan keuangan. Okey. Ini antara masalah yang rata-rata bila saya buat coaching kepada usahawan ataupun saya bagi seminar, ini masalah core mereka adalah menyimpan rekod perakaunan ataupun data transaksi dengan cara yang betul. Bersepah-sepah, ya. So dengan adanya sistem ini, dia akan sistem ERP ini dia akan simplify. So usahawan lebih mudah dapatkan data tu, tak perlu baru nak compile satu file hantar kepada accountant, yang mana satu file ni biasanya mereka akan charge beribu-ribu. So dengan adanya sistem ERP ni buat dengan betul dan sistematik, ya, at real time, ya. So bila mana institusi kewangan bertanya mana report kewangan, kami nak tengok berapa jualan anda setahun, hanya perlu tekan satu button. Betul tak Cik Amir? Ya, saya. Ya, tekan satu button. Dia punya profit and loss apa semua, kita just klik je lah. Dia just kita balik. So fokus kami bersama MPC adalah membantu usahawan untuk senang dapat financial assistance selepas daripada 6 bulan ke 12 ke setahun ni. So hanya dengan sistem ERP saja dan dengan sokongan dan galakan daripada kerajaan membantu kita semua para usahawan, saya juga bukan usahawan, untuk mendigitalkan transaksi harian kita. So kalau kita lihat post sistem pun kita dah kena bayar 1,500 ke 3,000 kalau di luar. Ya, accounting system easily 3,000. Kalau kita nak hire accountant pun 3,000. Dekat situ pun kita dah tengok 5-6,000. So kalau dengan sistem ERP yang kami kongsikan, insya-Allah kita bantu usahawan bermula, kalau tak besar, mula dengan kecil. Betul tak Cik Aziz? Ayah Aziz? Betul tak? Tapi pastikan bermula dengan betul. So ada lagi tak soalan rasanya? Masih ada yang online. So siapa ada soalan boleh tanya di sini. Saya akan end this session within I think about 5 minutes. Cik Aziz ada nak tambah ke? Saya nak tambah sikit boleh ke?
Boleh. Ramai juga yang tanya. Ramai juga yang tanya mengenai customer portal dan juga staff punya portal. Tadi saya lupa nak tunjuk. Boleh share screen balik dengan saya? Oh, okey. Boleh. Sekejap ya. Mana ni? Amir Fauzan. Alright. Okay, done. Alright. Okay. So, saya nak tunjuk balik mengenai customer staff portal dan juga customer portal. So, saya nak tunjuk dulu untuk staff punya portal. Okay. So, dia akan link yang main tadi. Cuma staff dia akan nampak yang bahagian dia sahaja. Alright, okay. So, yang ni contoh dia. Okay. So, dekat HR ni dia akan nampak lah yang basic ni punya sajalah. Alright, okay. So, yang ni dari segi untuk list management ke attender ke cost management ke dia akan nampak yang dia sajalah. Nak apply tu dia akan nampak yang dia saja. So, transaction dia sebelum ni dia akan nampak terus lah kadang kita. Ada yang ni dia punya pay slip. Alright, okay. So, contohnya dia pergi dekat payroll dia akan nampak dia punya pay slip terus masuk ke dalam sistem. So, everyday jarang gaji tu nanti staff akan nampak tu dalam sistem. So, dia boleh buat claim dan juga boleh buat advance lah. Ada saya nak tunjuk untuk customer punya portal yang link tadi dengan CRM. Bila kita isukan quotation, kita isukan invoice, kita isukan receipt, so customer dia akan nampak dia punya sendiri. So dia masuk ke dalam sistem dia. Okay, so semua customer akan nampak benda ni lah nanti bila pakai sistem customer semua akan nampak benda ni. So yang ni listing dia punya quotation semua akan nampak terus masuk ke dalam nanti. So kita tak perlu kata apa nak download PDF, email dekat dia tak perlu. So bila kita buat isukan quotation, so customer terus akan nampak terus lah dia ni. So dia kalau dia download sendiri. Okey, secara keseluruhan bukan kita sebagai usahawan saja boleh monitor customer, tetapi customer pun boleh tengok transaction history dia dan supplier pun boleh tengok juga transaction history dia dengan syarikat kita. So kalau dia rasa dia tak akan ada isu lagi, alamak invoice hilang lah, boleh email balik tak? Ini masalah biasa yang kita usahawan hadapi. Tak perlu, dia akan customer ataupun supplier akan ada ID dan user ID dan password sendiri dan mereka boleh download sendiri daripada sistem. So I think sistem ERP yang kita tawarkan ni, yang kita kongsikan hari ini merupakan lengkap lah ya. Lengkap dari segi keseluruhan transaction. Lagi Amir? Ya, itu saja. Itu saja. Okey. So saya nak kongsikan sedikit sebelum saya end up. Ya. Okey, ini adalah kontak nombor saya yang mana semua boleh dapat saya dengan WhatsApp ataupun call di nombor 0113333559 ataupun 0112888214 dan Facebook, Instagram saya Inspiration Rosie Amir. Okey, so untuk saya nak terangkan tentang sorry Amir boleh tunjuk balik slide yang grant tadi tak, yang DSN tu Amir. Sorry Amir. Alright, boleh. Saya nak tunjukkan cara bagaimana nak mohon. Okey, tadi ramai yang tanya berapa harga package ERP Office Center semua. Kami akan kongsikan nanti. Sesiapa yang berminat, tolong dalam grup nanti saya akan update apa tindakan yang anda kena buat. Okey, dan ini adalah cara-cara membuat permohonan. Kami sebenarnya akan bantu anda buat permohonan. Anda tak perlu pergi pun sebenarnya kalau nak senang ya. Okey, cuma syaratnya saya ulang sekali lagi. Syarikat anda mestilah berdaftar dengan SSM ya, dan mempunyai jualan RM100,000 setahun, atau kalau dah beroperasi lebih dari setahun pastikan minimum jualan adalah RM50,000 setahun untuk 2 tahun berturut-turut. Okey, maksudnya tak sampai dalam
10 tak sampai 10,000 kan? Dalam 6,000 lebih, 7,000 lagi. Okay. So kemudian anda perlu dapatkan package ERP dari service provider seperti Office Central. Kemudian supaya kami dapat hantarkan segala butiran yang anda perlukan, dan inilah cara kami membantu usahawan untuk dapatkan grant maksimum sebanyak 5,000 grant untuk mendigitalkan usahawan. Okey. Yang kedua, berita baik untuk Bumi Putra. Ini khas untuk Bumi Putra saja. Okey, yang tadi tu adalah syarat syarikat mesti 60% kan Amir? 60% milik Bumi Putra. Betul Okey. Dan satu warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia. Okey. Dan ada satu geran lagi yang saya boleh kongsikan adalah geran daripada MARA. Ya, saya merupakan konsultan MARA. Dan saya ada beberapa maklumat. Saya bukan ejen, ya, bukan, tetapi saya pemudah cara untuk bantu usahawan dapat maklum dana-dana yang dan bantuan yang diberikan oleh MARA. Okey, pertama digitalization ni mereka ada dana sehingga 90%. Tetapi syarat-syaratnya adalah anda mesti mendaftar dengan SSM. Nombor 2, anda mesti milikkan Bumi Putra sebanyak 60%. Dan syarikat telah beroperasi 6 bulan ke atas. Dan MARA ada hak untuk meluluskan atau menolak permohonan tersebut. Hantarkan semua dokumen macam SSM, account report, bank statement kepada pihak kami, dan kami bantu anda macam mana nak mohon. Sebab ada dokumen yang anda perlu bawa dari yang disediakan oleh syarikat kami sebagai syarikat Office Central sebagai penyedia perkhidmatan yang berdaftar. Okey, so saya nak tengok balik soalan, ada tak soalan lagi yang saya rasa tu je kot. Saya ada nak tambah ke? Oh, ada lagi soalan yang tak terjawab. Untuk geran yang kait dengan BSN daripada Cik Haslina Khalid. Tak berapa faham kalau tak nak buat pinjaman, tak dapat bayaran separuh harga seperti yang disebut oleh Encik Amir. Maksudnya apa? Untuk yang geran kait dengan BSN tak berapa faham. Tak nak buat pinjaman. Oh, ini tak ada kaitan Cik Puan Haslina dia tak ada kaitan dengan pinjaman yang BSN tawarkan 0% tu, tak ada kaitan. Kalau nak mohon pinjaman tu silakan mohon, dan ini adalah geran berasaskan untuk ERP. Okey. Untuk lagi satu soalan, untuk barbershop sesuai tak guna sistem untuk pelanggan? Sesuai sangat. Okey, untuk apa-apa perniagaan ada Cik Khairul Azman tolong share recorded video kelas online. Okey, ada satu pertanyaan Cik Aziz, ramai yang tanya ada trial tak untuk sistem ni, untuk semua yang attend webinar ni? Memang kontak Amir akan bagi free trial. Jadi just make sure ada ada email dan Amir akan bagilah the free trial. Okey, berita baik. Big Boss cakap ada free trial. So tolong kontak saya dan Amir untuk dapatkan free trial, untuk dapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan ERP sistem yang ditawarkan, yang diberikan. So insyaAllah saya harap sesi perkongsian ini bermanfaat dan kongsi-kongsikan supaya kita dapat maklumat lebih detail, dan saya ada maklumat akhir untuk saya kongsikan daripada saya dah kongsikan tentang MARA. Okey, sekarang ni adalah maklumat tentang webinar. Webinar
yang dianjurkan oleh MPC dan Productivity Nexus MPC. Okey, jom digital. Program transformasi digital SME secara online. Tolong screenshot ni dan saya akan sharekan juga di grup nanti. Tolong daftar program transformasi digital SME secara online 10 hingga 13 April ini, 10 hingga 12 tengah hari setiap hari, maksudnya 10, 11, 12, 13. Ada sesi yang berbeza kalau kita lihat di sini. Pertama adalah digitalkan pemasaran, ya, macam mana nak buat marketing secara digital pada 10 hari bulan, 10 sampai 11 pagi. Okey. Penghantaran melalui digital platform dibawakan oleh Maika yang tadi, kemudian e-marketplace, ya, dibawakan oleh JD Mas, Awana dan Shopee. E-dompet, e-wallet, ya. So tak payah lagi bayar secara bank in lah, ya, manual. So boleh bayar melalui Boost dan Paynet. Mereka akan kongsikan pada 13 April 2020. So tolong daftar, tolong nanti saya akan sharekan poster dan link, ya, untuk anda daftar sesi webinar ini. Masa PKP inilah sebenarnya kita susun strategi, ya, untuk current masa PKP dan pra PKP, supaya bisnes kita tak akan hibernate, ya. Dan kedua adalah susun strategi bagaimana nak mendigitalkan seluruh organisasi kita supaya sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini seperti COVID ni, perniagaan kita masih boleh berjalan seperti biasa, sekurang-kurangnya tidaklah termenung seminggu, ya Cik Aziz. So kebanyakan usahawan tak tahu nak buat apa. So this is the time we have to digitalize our business and operation. Dan saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada dua orang speaker kita, IR Aziz dan Encik Amelia Fauzan. Dan terima kasih semua yang bersama-sama kita hari ini. Tolong call ataupun WhatsApp, ya, WhatsApp kami di dalam grup digital tu supaya saya dapat kongsikan link bagaimana untuk trial ke apa, package ke whatever. Okay, so sekian saja daripada saya, Rosie Amir. Jangan lupa follow Instagram, Facebook untuk saya update segala informasi berkenaan dengan bisnes dan dana-dana untuk kita usahawan ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you.